Buletin Selatan 14 Februari 2015. NGO buat bantahan isu campur tangan Amerika Syarikat. Kerajaan Johor komite teruskan kerjasama dengan kelab media. Festival layang-layang tarik penyertaan 50 negara. RM450,000 peruntukan untuk perkasa program IKFA. Dan akhir sekali, Williams diramal mara kepusingan akhir Piala Monsun. Salam sejahtera. Lebih 30 orang mewakili 3 badan bukan kerajaan NGO di kawasan Pasir Gudang membuat bantahan secara aman terhadap isu campur tangan Amerika Syarikat berhubung kes liwat membabitkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang Muhammad Faris Abdul Razak berkata terdapat pihak tertentu di negara ini yang cuba mendapatkan bantuan pihak luar untuk kepentingan peribadi mereka. Kami daripada Biro Pekerja Muda Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang, Pertubuhan Kebajikan dan Pemufakatan Pasir Gudang dan Pertubuhan Kebajikan Jatim Merah Malaysia mengadakan petisyen atau bantahan kepada kerajaan Amerika Syarikat yang banyak mahu campur tangan dalam urusan negara kami, dan ingin juga saya ingatkan kepada semua yang ingin mengambil kesempatan menggunakan nama Amerika Syarikat untuk mengadili undang-undang kita, tolonglah jangan memberi peluang kepada kuasa besar berikut tersebut, kerana sebelum ini banyak negara-negara sebelum yang mereka bantu yang ada masalah semuanya hancur dan tidak pernah menjawab persoalan, dan apa yang mereka hendak selesaikan mereka mengambil kesempatan kepada negara tersebut. Menurut beliau lagi, rakyat Malaysia perlu yakin dan percaya dengan kepimpinan yang sedia ada. Dan saya berharap semua rakyat Malaysia terus bersatu padu menyokong kepimpinan yang ada, kerana kita lihat bahawa kepimpinan yang ada sekarang ini banyak membantu masyarakat bersatu padu dan mengamalkan budaya hidup yang sangat baik. Dan insya-Allah saya harap kita sebagai rakyat Malaysia akan terus menyokong kepimpinan negara kita dan bersama-sama menjaga negara kita daripada anasir-anasir barat yang tidak baik. Dalam pada itu, Ketua Wanita UMNO bahagian Pasir Gudang Rozita Muhammad Lazim berkata, perlembagaan sedia ada di negara ini sudah cukup dan tidak memerlukan campur tangan pihak luar dalam menangani isu berkenaan. Kami bagi wanita amatlah membantah sekeras-kerasnya di atas campur tangan daripada asing untuk kita menangani apa yang telah berlaku di Malaysia. Jadi kami mewakili wanita-wanita, kami amat membantah sekeras-kerasnya, kerana kita Malaysia ada perlembagaan kita sendiri dan tidak perlu kita mengambil daripada asing untuk kita menangani permasalahan yang ada. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa perhimpunan bantahan berkenaan di Taman Cendana Pasir Gudang. Sebelum ini dilaporkan satu petisyen telah diwujudkan di laman web White House bagi mendesak kerajaan Amerika untuk meletakkan kebebasan Datuk Seri Anwar sebagai dasar utama hubungan dua hala antara Amerika dan Malaysia. Ia susulan keputusan Mahkamah Tinggi Malaysia pada 10 Februari lalu menjatuhkan hukuman 5 tahun ke atas Datuk Seri Anwar atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Muhammad Syaiful Bukhari Azlan. Kerajaan Negeri Johor menyambut baik peranan yang dilakukan semua pengamal media di negeri ini dalam usaha menyampaikan hasrat dan rancangan kerajaan kepada rakyat. Sehubungan itu, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, jalinan erat kedua-dua pihak perlu terus diperkukuhkan dalam bersama-sama memajukan negeri ini. Tambah beliau, menerusi geran tahunan sebanyak RM50,000, ia diharap dapat digunakan sebaiknya, termasuk perancangan bagi menjayakan pelbagai program bersama kerajaan negeri dan agensi-agensi lain. Kita didedahkan dengan pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak kelab dari segi soal kegiatan dan aktiviti, dari segi soal liputan yang telah dibuat, kerjasama yang diberikan bersama-sama dengan kerajaan negeri dan agensi-agensinya untuk menjayakan pelbagai program, dan juga mengenai perancangan-perancangan yang akan dibuat oleh pihak kelab untuk menjaga kebajikan dan hal ehwal anggota-anggotanya. Jadi dalam soal ni saya terfikir juga agaknya kelab juga terpengaruh, lalu buat liputan ke majlis-majlis
dan memang semua majlis apabila Menteri Besar datang tak ada yang membukakan peruntukan. Jadi ini agaknya terpengaruh. Sama terpengaruh selama ni buat liputan. Jadi agaknya itu cara kalau Menteri Besar datang perlu itu menjadi syarat antara yang mesti dicakapkan agaknya. Tuan-tuan dan puan, seperti yang kita maklum, memang Kelab Media Johor ni kerajaan negeri kita menyumbang geran tahunan sebanyak 50,000 setahun. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khalid turut menyambut baik cadangan terhadap penubuhan sebuah koperasi. Apatah lagi tadi perancangannya ialah dari segi soal untuk mewujudkan sebuah koperasi. Dan memang ini kerajaan negeri amat mengalu-alukan, menyambut baik. Maka jika ianya memerlukan apa-apa bantuan, sokongan daripada kerajaan negeri lebih daripada geran tahunan yang didapati itu, maka insya-Allah pihak kerajaan negeri bersedia untuk membantu dan menyumbang bagi menjaya. Dan begitu jugalah program-program yang lain. Kita tak boleh beri geran tahunan yang besar kemudian kita tak dapat memanfaatkannya. Jadi biarlah geran tahunan tu kekal 50,000 dan bergantung kepada kemampuan, keupayaan, perancangan pihak kelab kerajaan negeri bersedia. Mungkin ianya lebih daripada 50,000, mungkin lebih daripada 100,000, kita tak tahu. Tapi kalau kerajaan negeri berpendapat satu-satu program itu benar-benar mempunyai kekuatannya sendiri boleh membantu, maka insya-Allah kerajaan negeri bersedia untuk menyumbang dan juga membantu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Mesyuarat Agung tahunan 2015-2016 Kelab Media Johor di Permata Ballroom Hotel Puteri Pasifik, Johor Bahru. Sebanyak 250 peserta luar negara dijangka menyertai Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang ke-20 di Bukit Layang-Layang dan Padang Perbandaran Pasir Gudang mulai 25 Februari hingga 1 Mac depan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Johor, Datuk T. Si Kiong berkata, para peserta itu dari 50 negara termasuk penyertaan baru dari Poland, Romania, Slovakia dan Sri Lanka. Beliau berkata festival itu dianjurkan kerajaan negeri melalui Majlis Perbandaran Pasir Gudang dengan kerjasama Jabatan Pelancongan Negeri Johor, Persatuan Pelayang Johor dan Majlis Pelayang Malaysia. Ia dijangka dicatat dalam Malaysia Book of Record sebagai penyertaan terbanyak negara antarabangsa. Bertemakan mencorak keharmonian, festival yang dijangka menarik 200,000 pengunjung juga akan turut menganugerahkan trofi layang kasa kepada 20 orang pelayang tempatan dan antarabangsa yang memberikan komitmen terhadap penganjuran festival berkenaan selama ini. Katanya buat julung kali majlis perasmian festival itu akan diadakan pada sebelah malam 27 Februari depan di Bukit Layang-Layang dengan pelbagai acara menarik disediakan kepada pengunjung. Menurut Datuk T, program lain yang berlangsung sepanjang festival itu termasuk pertandingan membuat wow tradisional, pameran dan bengkel layang-layang. Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan RM457,600 tahun ini bagi memperkasa program Iqra dan Fardu Ain (IKFA) di Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di negeri ini. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, peruntukan kepada 52 tabika kemas itu akan memanfaatkan lebih 1,300 orang kanak-kanak dalam menguasai Al-Quran dan Fardu Ain. Menurut beliau, satu daripada 7 fokus utama yang digariskan dalam Pelan Suara Hati Johor adalah mengangkat Islam dan pengamalannya pada kedudukan tertinggi daripada peringkat kanak-kanak sehingga dewasa. Dalam pada itu, beliau juga mencadangkan agar Kemas Johor sentiasa berusaha mencari formula dan pendekatan baru supaya pendidikan awal Islam terhadap kanak-kanak dapat disusun dan disampaikan dalam bentuk yang unik serta menarik. Katanya segala idea baru yang segar bukan sahaja akan memanfaatkan kanak-kanak tabika kemas di negeri ini, malah sekiranya disusun dan diperkasa dengan terancang, ia boleh diketengahkan ke peringkat kemas kebangsaan dan digunakan secara lebih meluas.
Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 2 menahan 52 pendatang asing tanpa izin parti dalam 3 serbuan op landai di sekitar Bandar Penawar di Kota Tinggi baru-baru ini. Komandannya SCP Paul Q. Konchang berkata hasil siasatan, kesemua rakyat Indonesia itu mengaku hendak pulang ke negara mereka menggunakan laluan tidak sah dengan menaiki bot pancung. Beliau dalam satu kenyataan berkata 20 lelaki ditahan dalam serbuan pertama di kawasan hutan pantai Tanjung Kelisa pada kira-kira 10.30 malam. Manakala dalam serbuan kedua pada 12.15 tengah malam di kawasan ladang sawit Mados pula, seramai 18 lagi lelaki berjaya ditahan. Kira-kira sejam kemudian 11 lelaki dan 3 wanita berjaya ditahan selepas serbuan ketiga dilakukan di kawasan hutan di Pencawang Tenaga Nasional Berhad TNB di ladang yang sama. Kesemua parti yang berumur antara 20 dan 47 tahun itu kini ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002. Cuaca panas dan kering yang dialami sekarang di kebanyakan kawasan terutama di utara pantai barat Semenanjung Malaysia dijangka berakhir pada penghujung Mac. Jabatan Meteorologi dalam satu kenyataan berkata ia sejajar dengan bermulanya musim peralihan menjelang hujung bulan depan yang akan membawa lebih banyak hujan. Ia menjelaskan negara pada masa ini berada pada penghujung monsun timur laut yang menyebabkan kebanyakan kawasan kurang menerima hujan dalam tempoh yang panjang sekaligus menjurus kepada berlakunya cuaca panas dan kering. Maklumat cuaca terkini boleh didapati melalui laman Sesawang Met Malaysia atau maklumat juga boleh didapati melalui laman sosial Met Malaysia di Facebook dan Twitter. Selain itu, boleh hubungi talian hotline Met Malaysia seperti yang tertera. Seterusnya kita ke laporan sukan bersama Nur Nashita Amri dalam Arena Selatan. Jans William dari pasukan GAC Pinder diramal antara pasukan yang berpotensi untuk mara kepusingan akhir kejohanan Piala Monsun Malaysia 2015 di negeri Johor tahun ini. Menurut Ketua Pasukan Sime Darby Foundation One Malaysia Racing Team, Jeremy Khoo, beliau menjangkakan bahawa Jans William dan juga pesaing terdekatnya, Taylor Canfield dari pasukan US1 Team mampu layak ke pusingan akhir berdasarkan aksi mereka yang sentiasa konsisten pada semua perlumbaan di samping mempunyai peluang untuk muncul juara. Canfield dengan Ian William tu is quite talent. Dia orang memang the best of the best lah. So if I base on Ian punya performance throughout the whole weekend, I think potential dia tinggi I think to menang ini punya tournament. So because dia pun ada pressure juga, right? But in terms of handling the boat, I think Ian quite a potential lah to be winning the whole tour. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada kejohanan Piala Monsun Malaysia 2015 di Country Garden Johor Bahru. Tambahku, beliau berharap pihak kerajaan dapat mewujudkan sebuah badan induk yang mampu menggerakkan pelbagai program pembangunan bagi melahirkan lebih ramai pelayar di negara ini yang setanding dengan pelayar bertaraf dunia. So I think in every state also, I think putting a right center is very important. If you put it right next to the town or next to the school, I think you attract more student kan. Sudah untuk involve sailing program ini because I think lagi ramai sekolah belum lagi tahu sailing kan program ini. So I think the best thing is to have a center that next to every school or a right location in the town so that more people see in this sport. Sementara itu, perjuangan Jeremy bersama pasukannya pada kejohanan kapal layar bertaraf antarabangsa ini wajar dipuji kerana beliau adalah salah seorang wakil dari Asia selain Maximilian Soh dari pasukan Red Dot Singapura. Walau bagaimanapun, Khoo gagal menempah tiket untuk beraksi di suku akhir Piala Monsun kali ini. Sementara itu, pasukan Johor Darul Takzim 2 JDT2 berjaya memintas Kedah untuk mengungguli Persada Liga Perdana 2015. Ia selepas menumpaskan SPA Putrajaya FC dengan jaringan selesa 5-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Namun begitu, penolong jurulatih JDT2 Ramlan Rashid menyela
kualiti padang stadium MBPJ yang disifatkan kurang sesuai untuk dijadikan gelanggang perlawanan bola sepak. Beliau mendakwa permukaan padang yang agak keras dan kurang rata menyebabkan pemain mudah mendapat kecederaan dan mahu pihak berwajib menilai semula penggunaannya bagi perlawanan seterusnya. Dalam pada itu, Ramlan menuntut skuad Harimau Selatan supaya meneruskan rentak kemenangan apabila bakal menerima kunjungan juara Liga Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM 2014 Kuantan FA dari Pahang di Pasir Gudang 20 Februari ini bagi melonjakkan kedudukan pasukan itu dalam carta Liga Perdana. Berikut kedudukan carta Liga Perdana 13 Februari 2015. Sekian sahaja Nurel Akidah Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.